Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktiviti setiap pagi pun tak pagilah, ikut kepada mood. Memang niat tu nak dapat badan yang sihat. Dulu selama 6 tahun saya dengan Serejam, setiap hari tak pernah miss lah. Sebelum ke Serejam tu, saya akan pusing padang, taman, recreation park tu di Alamai sebanyak 5 round. Satu round 1 kilo. Brisk walk lah, brisk walk jalan. Nak jogging tak larat lah. Kemudian ada tangga yang tinggi tu, saya buat 5 set. Naik dan turun kira 1 set lah. Bau. Sepuluh minit. Baru teringat nak ambil video. Buat ikut kemampuan ni lah. Tak larat berhenti, sambung pula. Subhanallah. Kadang-kadang tak kayuh ni, saya jalan pelan-pelan pakai treadmill ni. Yang sebelah saya ni treadmill. Yang depan tu untuk perut. Boleh lah. Pelan-pelan. Secara ontor. Macam inilah kehidupan menghabiskan usia tua. Bahasa yang saya cakap ni adalah bahasa Kedah. Bahasa Alustar. Kalau KL, saya nak pergi sana. Kalau Kedah, Alustar, saya nak pergi sana. Set time ni. Rumah tua-tua tak larat. Zaman muda dulu lain lah. Masya Allah. Sikit lagi. Saya harap kamu di sana pun sihat. Pencen-pencen ni tak ada apa nak buat. Inilah. Subhanallah.
Sikit lagi. Masya Allah. Orang Kedah kata lembek lutut. Pelan-pelan. Subhanallah. Sikit je. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Janji dah 40. Subhanallah. Sebelah ni treadmill. Okey. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey. Ya, dia punya penat. Biasalah orang tua. Tapi janji peluh. Peluh tu yang penting. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi-pagi macam ni lah. Kalau tak buat macam ni, sekejap lagi dia ingat lapar. Nak makan. Jadi dekat hampir 4 bulan lah saya ikuti program formula Dr. Mani tu, yang boleh bertahan tu, orang kata istiqamah tu, intermittent fasting. Maksudnya stop makan pukul 7 PM dan kita bertahan sampai jam sampai 1 PM keesokan harinya. Jadi pada masa 7 petang hingga 1 tengah hari esok tu, saya tak makan apa-apa lah, cuma minum tu wajib minum lah, tak minum mati lah kan. Minum air kosong, minum teh kosong, kopi kosong. Itu ialah buang lapik perut sebelum sampai jam 1. Saya terus sarapan merangkap lunch sekali. Okey. Apa saya nak bersembang hari ni sebenarnya tak ada tajuk-tajuk khusus pun untuk saya
suarakan atau titipkan di sini. Penat tak habis ni. Saya tak minum ayak lagi. Nanti kamu baru saya minum. Pelan-pelan. Okey. Penat. Baru 20 minit. Orang sejam tak ada apa. Biasalah untuk 20 minit pun dah cukup lah. Sehari 20 minit, pagi 20 minit, petang 20 minit, 40 minit sehari. Dah cukup. Buat banyak-banyak kan, tak lagi bulan pula main ambil kan. Subhanallah. Dulu saya dengan Sarah Jam tengok ni. Number 1. Sarah Jam. Saya dengan Sarah Jam selama 6 tahun. Saya dengan Sarah Jam. Bukan bekerja sebagai sebagai apa nak cakap mah, pengguna katil tilam Master V3. Dan Alhamdulillah, bukan saya nak promote tapi pengalaman saya lah. Saya sukalah Sarah Jam itu sebab dia menyembuhkan saya daripada sakit sendi yang pelbagai, terutamanya di pinggang, L3, L4, L5, lumbar. Yalah, masa muda-muda dulu kita ni ahli sukan. Berlari, main bola, main rugby. Dan jadi lasak, suka-suka yang lasak. Kita kena tackle, kita melambung. Kita tackle orang, orang pun melambung. Biasalah zaman muda. Main tua ni dia mulalah terasa masuk umur 50, dia akan terasa sakit itu, sakit ini dan pelbagai lah. Okey, saya sekarang ni umur baru masuk 60 tahun. Saya tak malu nak cakap bab umur, bab usia. Apa nak malu bosku? Kan? Nak sembunyi apa usia dalam IC dah tertera kan? 60 tahun usia saya sekarang. Dah menjadi warga emas. Itu yang tak larat tu. 20 minit pun dah cukup lah. Okey. Apa yang saya nak perkatakan di sini, saya tengok banyak dalam YouTube dan TikTok comparison negara Malaysia dan Indonesia. Okey, rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia. Dan banyak YouTuber daripada Indonesia yang telah celik mata, yang ada yang tinggal di Malaysia, membandingkan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia dengan Indonesia. Dan rata-ratanya YouTuber atau TikTokers daripada Indonesia ni memuji Malaysia lah. Dulu mereka duduk di kecamatan, kabupaten, provinsi, negara mereka tak keluar-keluar, dan mereka bila dia orang keluar, datang sebagai turis dan melihat sendiri dalam ekonomi sosial dan infrastruktur Malaysia ni, mereka terpegun lah. Rata-ratanya memuji lah. Baik daripada segala segi, apapun pelajaran ke, penjawat awam ke, apa sahaja, mereka memuji. Dan seperti biasa ada juga netizen daripada negara Kanoha tu,
yang tak pernah keluar ke Malaysia, yang tak pernah keluar daripada kabupaten, kecamatan, provinsi dan negara mereka tu membuat provokasi, menghina, merendah-rendahkan Malaysia, sedangkan mereka duduk di seperti katak di bawah tempurung. Tetapi mereka komen yang nak kata intelektual pun tak, sebab komen bodoh lah kebanyakannya. Contoh mudah lah, menara KLCC tu pun ada dekat negara dia orang, kat Aceh ke kat mana entah, aku pun tak ingat. Tengok nak tergelak pun ada kan. Tak apalah, ambil lah. Dia orang ni suka claim itu, claim ini, semua hak mereka. Tu aku cakap, nak claim Australia ke US ke Germany ke apa, kau claim lah, kau ambil je lah. Sebab orang Malaysia ni dia tak peduli bab tu, tak kisah, tak ambil pot kan. Fokus kita ni lebih kepada future, masa depan, diri sendiri, anak isteri, keluarga, menjana ekonomi lah. Tak seperti dia orang tu pandai main telefon, internet, tetapi tak pandai nak Google, search, cari fakta-fakta. Bab sejarah pun macam tu juga. Kisah bab kerajaan, dia orang pun tak faham kerajaan Johor, Riau, Lingga, Pahang dulu. Dia orang tak faham tentang kes penggunaan bahasa Melayu. Kita ni sebab daripada kecil, kita kerajaan dah terapkan education, itu penting, pelajaran penting. Itu sebab rata-rata rakyat Malaysia ni celik hati dan celik pemikiran, bijak. Nak hujah apa-apa pun dia pakai fakta kan. So dia orang tak, tapi tak apalah, so far now banyak turis daripada Indonesia dan warga Indonesia yang menetap di Malaysia, bekerja, berkahwin dan sebagainya. Dia orang faham tentang Malaysia. Cumanya masih yang tak faham tentang bahasa. Okey, aku jelaskan di sini bahasa. Kita ada 13 negeri, 14 negeri. Okey, contohnya lah, contoh aku ambil negeri aku lah, Kedah. Di Kedah, bahasa dia, kalau bahasa perantaraan di Kedah adalah lebih kurang bahasa baku. Macam aku cakap sekarang ni lah. Tidak ada i tanda tu tak ada. Macam nak ke mana, pergi mana tu tak ada. Semua banyak a, pakai a. Saya, kamu, awak, ke mana. Itu bahasa Alustar lah. Tetapi jangan salah faham. Kalau kita masuk ke belah kampung-kampung, pendalaman belah ulu-ulu seperti Sik, Jeniang, Baling, Naka, Pokok Senar, Derang, whatever lah, mana-mana lah kampung-kampung. Sebab itu kita panggil kecamatan, kabupaten lah di Indonesia kan. Kalau provinsi itu negeri kan. Kabupaten dan kecamatan. Jadi setiap provinsi atau negeri-negeri di Malaysia ni, dia ada banyak daerah dan kampung-kampung yang bercakap dialeknya yang tak sama. Contoh aku ambil di Kedah sendiri ya. Kalau KL, saya tak tahu. Kalau bahasa Kedah, bahasa perantaraan, saya tak tahu. Tetapi kalau belah Sik Jeniang, saya tak tahu. Ada beza, tak tahu. Aku tak tahu dia. Itu
logat daerah-daerah. Harap pemahaman ini bagi orang warga Indonesia yang tinggal di Malaysia, bekerja di Malaysia, melekat di Malaysia, faham. Okey. Begitu juga kalau di Perak, di Selangor, sebenarnya untuk pengetahuan bukan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia mungkin insya-Allah faham. Rakyat Indonesia. Kalau sebelum negara Malaysia wujud, tanah Melayu ni wujud, sebelum Indonesia ni wujud, sebelum Sulawesi wujud, Filipina wujud, Kemboja apa semua, apa yang kita panggil kepulauan ni? Kepulauan Melayu ni apa kita panggil? Sebelum negara Malaysia wujud, Indonesia wujud. Itu dipanggilkan Kepulauan Melayu. Kepulauan Sunda, bukan bangsa Sunda, bukan suku Sunda, tapi Kepulauan Sunda. Ini bacalah Google lah. Aku nak kupas pun panjang buat apa? Sebab dalam telefon hepe. Boleh Google cari. Kan? 1824 Inggeris laknat dengan Belanda laknat tu. Masuk negara orang, pandai-pandai pula memerintah. Dan mereka pecahkan mereka pecah buat border negara Indonesia dan Malaysia. Hak Malaysia pergi Indonesia, hak Indonesia pergi Malaysia. Ikut kepala otak mereka. Yang kata Inggeris laknatullah tu. Tu perjanjian tu 1824 dengan Belanda. Inggeris ni kalau masuk mana-mana pun dia kacau habis. Dia masuk China. Daripada China tu ada Maharaja, dinasti Ming, Ting Tong, King Kong apa semua tu. Habis hancur. Jadi republik. Okay. Dia masuk habis, ganggu semua. Malaysia pun dia ganggu habis. Macam di Indonesia, Belanda. Daripada kesultanan, kerajaan yang besar. Majapahit, Sriwijaya dan pelbagai lagi. Mataram. Dan pelbagainya habis semua hancur. Jadi Republik Indonesia. Jahat tak jahat yang kata orang putih tu kan. Dan orang putih lagi sebut, tak kira lah Belanda ke apa. Jahat. Jadi kita sekarang ni sepatutnya kita kena bersatu, jangan berpecah belah. Rakyat Malaysia dan Indonesia ni kena bersatu sebab kita ni satu bangsa Melayu. Satu bangsa Melayu tetapi berlainan suku kaum. Kena faham. Suku kaum Jawa, suku kaum Madura, suku kaum Bugis. Lagi apa lagi? Boyan, Aceh dan pelbagai lagi lah. Beribu-ribu lagi lah di Indonesia tu. Begitu juga di Malaysia. Kan? Paling banyak di Sabah Sarawak lah. Iban, Bidayung, Melanau dan Dayak dan pelbagai-bagai lagi. So, tak payah nak klaim-klaim yang boleh mencetuskan satu pendapatan dan apa kita panggil, pendapatan bodoh lah. Sebab tak dapat duit pun. Kalau sembang kau tinggi melangit pun tak dapat apa. Sebab semua telah dijelaskan dengan fakta sejarah. Bila sebut sejarah tu, dia ada tarikh, dia ada date. Jadi sejarah tidak boleh bohong kita. Sejarah tidak boleh membohongi kita. Berhujah dengan fakta, sejarah ini membuatkan kita cerdik. Dan saya pun masih belajar lagi walaupun umur dah masuk 60 warga emas ni. Saya suka ikuti kelas pencerahan daripada Profesor Dr. Solehah
Profesor Dr. Muati, banyak profesor-profesor yang hebat-hebat baik di Malaysia dan Indonesia. So dia orang tak claim itu aku punya, itu hang punya, tak ada. Dia orang bercakap, berhujah dengan fakta yang ada tarikh, artifak, ya, bahan-bahan sejarah, kajian, penyelidikan. Itu yang sebenar-benarnya, bukan saya pun tak tahu saya pakai ni dengar tak dengar, saya pakai taruk je. Bukan pakai bab hujah ni bukan pakai hukum akal saja. Kita rasa sedap, kita bantai, kita bercakap, tak kena ada fakta, ada sejarah. Cakap buku tebal-tebal. Contoh, aduh, subhanallah. Tepi saya ni library kecil. Kalau kata bab hadis-hadis pun, ni hadis Muslim, Bukhari, tu dia tebal-tebal tu. Saya suka membaca. Apa pun kita refer kepada buku. Aduh ya Allah. Kitab-kitab barulah dinamakan kita ni cerdik. Apa lagi? Ni ulama-ulama Malaysia. Apa lagi? Quran jangan cakap lah sini. Melayu Islam beraja. Itu baru cerdik. Kita nak jadi cerdik, kita kena banyak membaca. Kalau kita tak rajin membaca, macam mana kita nak jadi cerdik? Bercakap pun tanpa hujah, tanpa ni pun tak guna. Banyaklah. Buku terlalu banyak. Subhanallah. Ini daripada kalau bab-bab perubatan pesakit, daripada almarhum Tok Guru Harudin. Banyak. Bila rajin membaca, kita banyaklah dapat ilmu. Kalau kita tak rajin membaca, susahlah dapat ilmu. Saya ambil contoh negarawan terulunglah, Tun Mahathir Mohamad. Saya tak pandang daripada segi keburukan, saya pandang daripada segi positif lah. Dia seorang yang rajin membaca. Masa dia jadi Perdana Menteri Malaysia 22 tahun dahulu, tahun 81 sampai tak ingat lah. Jadi ceritanya, orang tanya apa rahsia ingatan dia yang kuat. Dia kata dia rajin membaca. Di mana sahaja dia akan ada buku di samping dia. Kalau dia nak pergi bertugas daripada rumah, dia akan ada satu buku dalam kereta, dia akan baca. Itu Tun Mahathir. Dia suka membaca. Bila membaca, ingatan akan jadi kuat. Dan satu lagi, Al-Quran lah. Saya tak boleh pegang lah sebab tak ada wuduk kan. Al-Quran. Rajinlah membaca Al-Quran. InsyaAllah ingatan kita menjadi kuat. Ingatan kita akan menjadi kuat. So, dalam perdebatan bab-bab hal Malaysia Indonesia ni, pada aku rakyat Indonesia kena banyak cerdik lah, banyak membaca. Sebab kita di sini, kita malas nak bertekak apa. Kan, malas sebab tak memberi faedah pun. Tak ada mendatangkan income, wang yang besar pun kalau kita nak berdebat. Sebab fakta dan sejarah tarikh telah dibuktikan. That's all. Cuma bab bahasa di Malaysia ni lah bahasa. Saya maklumkan bahawa
Kalau bahasa baku tu, kalau bahasa baku seperti mana yang saya cakap sekarang lah. Seperti mana saya cakap sekarang. Kalau kita tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka pun, tidak ada tulis S-A-Y-A. Berbunyi saya, tak ada. S-A-Y-A saya. Apa kabar? A-P-A-K-H-A-B-A-R. Apa kabar? Bukan apa kabar. Bahasa baku lah bagi saya tu. Dan bahasa mudah faham, communication, perantaraan di antara seluruh penduduk di Malaysia ni. Kamu tengok TV lah, berita-berita TV di Malaysia, TV 1, 2, 3 dan Astro tu, Astro Awani semua tu, itu bahasa perantaraan, bahasa hubungan sesama kita. Okey. Jangan salah faham. Kalau Johor itu lain. Dia belakang tu, kalau JB ada nak mana ada belakang, wallahualam, saya pun tak faham, tak berapa pandai, tapi pelat I tanda jugalah. Kan? Kena ingat Melayu, Johor, Riau, Lingga pada satu ketika dulu adalah satu kerajaan. Tetapi Belanda telah memisahkan. So rakyat Indonesia janganlah duduk cakap aku bukan Melayu, aku Jawa. Jawa itu adalah suku kaum. Melayu itu adalah bangsa benua kita ni. Kena faham, belajar sejarah, insya-Allah lama-lama pandai. Okey, kita belajarlah ilmu kan, yang mana yang duk mengutuk pelbagai-bagai tu memburuk-burukkan Malaysia. Please datanglah ke Malaysia, kumpul duit, dah cukup duit, datanglah ke Malaysia. Sama ada melalui jalan atas, udara, ataupun melalui jalan laut. Kan? Datang dan lihat sendiri kemajuan yang dicapai oleh Malaysia. Dan alhamdulillah, saya sebagai penduduk Malaysia, bangsa Melayu, begitu berbangga dilahirkan di bumi Malaysia ini. Dulunya tanah Melayu lah, kita panggil tanah Melayu. Dan baru-baru ini semalam kan dua malam lepas. Kalau Kedah, semalam tu kami sebut kemarin. Bukan kemarin, kemarin. Kemarin. Kalau kata 2 hari lepas, kemarin dulu. Kemarin dulu. Itu 2 malam lepas. Kalau semalam, kemarin. Kalau bahasa KL ni, kalau kemarin tu semalam. Kalau 2 hari lepas, 2 malam lepas. Macam tu lah. Ini untuk pemahaman warga Indonesia yang tinggal di Malaysia lah. Takut tak faham. Yang mana mengikuti live aku ni lah. Apa aku cakap? 2 hari lepas. InsyaAllah kalau tak lupa lah. Kita pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang ke-17. Setelah turunnya tahta Sultan Abdullah Raja Sultan Pahang tu sebagai agung, sebab dia 5 tahun sekali sahaja. Waktu dia dah balik ke negeri Pahang, maka Johor sekarang Sultan Ibrahim naik tahta menjadi agung yang kali yang ke-17. Kalau tak silap saya lah, betulkan saya kalau saya silap. So dah okey dah. Air tak minum lagi. So, alhamdulillah, semoga
Duli Yang Maha Mulia Agung Sultan Ibrahim menjalankan kewajipan dia pemerintahan yang terbaik mendukung agama Islam dan bangsa Melayu terutamanya lah dan kaum-kaum yang lain. Jadikan agama Islam ini kuat di bumi tanah Melayu ini. Menjadi kukuh insya-Allah. Dan bersyukur juga sebab di Malaysia ini kita masih mempunyai raja-raja Melayu yang diiktiraf. Yang diiktiraf dunia ya. Selain daripada Thailand, sebab dalam dunia ni tak banyak dah negara yang beraja. Indonesia yang begitu hebat dulu pun dah tidak ada lah beraja. Begitu juga subhanallah. Oh, terkejut dan begitu juga di China yang beratus-ratus tahun bekerajaan. Dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti Qing. Banyak dinasti lah. Setiap dinasti itu ada sampai mencapai 100 tahun apa semua. Pun hancur lebur. Ini angkara Inggeris lah. Hancur lebur. Yang tinggal beberapa kerat sahaja kerajaan yang beraja. Dan Malaysia salah satunya negara yang beruntung. Sebab masih mengekalkan raja-raja sebagai payung negara. Alhamdulillah syukur. Mana? Aduh, boleh keluar. Saja nak tunjuk. Saya tak nak cerita saya ni siapa-siapa. Saya pun ada bersyukur. Sebab saya alhamdulillah telah diiktirafkan oleh salah satu raja-raja Melayu yang memberi gelaran kepada saya lah. Bersyukurlah sebab daulat raja-raja itu besar. Dan beruntunglah siapa-siapa yang mendapat watikah dan gelaran daripada raja. Benar saya cakap. Dan tak apalah itu satu. Yang satu saya tunjukkan ini. Apa ini? Ini ada lambang Indonesia ni. Saya baca ya. Saya pun dapat pengiktirafan. Yayasan Kedaton Nusantara Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomor ahli bla 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 bla. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada petikan ayat Al-Quran di sini. Okey, di sini ya. Kedaton Nusantara Jayakarta memberikan pengakuan kepada saya darjah kebesaran di Raja Wali Kedaton Nusantara. Wah, aku baca pun nak pergi ke bahasa Indon juga. Ulang sekali lagi ya. Kedaton Nusantara Jayakarta memberikan pengakuan kepada saya darjah kebesaran di Raja Wali Kedaton Nusantara dengan gelar bla 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 bla. Jadi makna kata kerajaan Indonesia yang Yayasan Kedaton Nusantara Jakarta, di sini ada Raja apa? Nak kena pakai spek aku pun. Raja bla bla Sulawesi Selatan, nombor bla bla bla, Pengarah Jakarta, Profesor Dr. M. Asdar, SEMSI, Ketua
Presiden Majlis Cendekiawan Keraton Nusantara Prabu Amiluhuri Pinai Mastul Taib Jakarta Adiningrat. Aku boleh baca lah sebenarnya. Cuma nak pemahaman tu, nak lekat balik. Subhanallah. Weh. Masuklah sayang. Okey. Okey. Aduh. Penat. Dan juga tu gambar-gambar tu, gambar atas dengan saya dengan sultan-sultan tu lah. Ni. Ni tu lah semua. Tapi biarlah di situ. Biarlah menjadi rahsia. Sebab itu tak penting. Yang penting hidup kita kena baik dengan manusia. Betul? Okey. Begini. Begitulah maksudnya di sini saya nak sampaikan bahawasanya antara Malaysia dan Indonesia tu kita kena macam ni. Kita satu bangsa dan beragama Islam. Kita kena kuatkan hubungan kita. Ukhuwah kita ni kena kuat. Barulah Islam tu kukuh di Asia Tenggara ni. Jadi mana-mana penceroboh luar untuk menyerang Malaysia ke apa benda ke. So kita boleh bersatu menghadapi semua tu. Kalau kita sesama kita bertelagah nak cakap pasal suku kaum ni, pada saya tak perlulah nonsense lah sebab kita ni satu bangsa. Bangsa Melayu, cuma suku kaum yang berbeza. Jadi hidup kita dengan harmoni. Tidak ni keraton daripada Jakarta tak menganugerahkan saya sesuatu lah. Tentu ada sebab. Jasa-jasa tetapi biarlah itu rahsia. Sebab pada saya sayang semua ya. Saya sayang bangsa saya. Bangsa saya, bangsa kamu jugalah. Sayang, kita ni saudara. Sebangsa dan se-Islam. Baik, cukuplah setakat penerangan bab-bab hal itu. Saya bercakap dalam ni, saya akan bercakap benda lain juga mengenai dengan apa ya? Tadi bab beraja ya. Saya tak pakai earphone sebab ni tidak ni boleh berbalas invite untuk bercakap. Earphone saya melepas mana pun saya pun tak tahulah. Jadi saya live macam ni, saya bercakap seorang, jadi nanti kalau nak apa-apa boleh type, saya akan balas di situlah. Kan? Bab hal ekonomi, bab hal apa nama, kita tak nak cakap mata wang, dah kita tahu mata wang Malaysia ni tinggi pada Indonesia. Cuma kalau kata di Malaysia sendiri, kita mengalami kegagalan lah kerajaan sekarang sebab mata wang kita jatuh merudum di pasaran antarabangsa. Okey. Walaupun kita tinggi daripada Indonesia, tetapi kita kalah di dunia. Ringgit kita ni dah jatuh teruk lah. Jatuh teruk. Dulu contohnya lah, kita boleh beli beras 10 kilo satu beg tu dengan harga dalam RM26. Sekarang dah tak dapat lagi, sekarang dah 30. Dah RM30. Dulu saya selalu beli beras wangi. Beras wangi ni subhanallah. Beras wangi sedap. Harga dia 5 kilo pun 30 lebih 5 kilo.
Tapi sekarang kalau 5 kilo dah hampir 42 kan, macam tu lah. Naik tinggi. Telur ayam pun naik tinggi. Tapi kita still boleh survive lagi. InsyaAllah. Still boleh survive lagi. Dan kita pada aku, Alhamdulillah rezeki Allah bagi tu. Allah beri rezeki yang tidak putus-putus. Walaupun aku sekarang ni aku dah bersara daripada career aku sebagai jurutera. Aku bersara daripada consultant, CNS consultant, civil structure consultant. Aku dah bersara daripada kontraktor. Aku dah nak relax sekarang. Memang nak relax, santai, betul-betul relax. Hal duit kupang ni tidak menjadi masalah kepada aku kerana Allah itu ada dan kebergantungan aku ini kepada Allah Ta'ala, bukan kebergantungan kepada makhluk. Kalau kita bergantung kepada makhluk, tak akan lama cerita dia. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah Ta'ala, yakin insya-Allah rezeki kita tak putus-putus. Allah akan bagi rezeki berbagai-bagai cara untuk kita. Janji satu. Di sini hati kita kena baik. Baik yang macam mana kita baik dengan orang, akhlak kita baik, bahasa kita baik, adab kita baik. Jadi bila kita memiliki sifat akhlak yang sedemikian, orang pun sayang, masyarakat pun sayang. Dan Allah pun sayang, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sayang. Justru itu Allah akan bagilah rezeki kepada kita. So pegang itu je. Okey, pegang itu saja. InsyaAllah. Jangan kita ada sikap, sifat buruk sangka, iri hati, dengki, suka bersangka buruk dengan orang. Jangan kita ada sifat ego, sombong, bongkak, takabur dan pelbagai. Itu semua tu sifat iblis yang ada di dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala suruh tunjuk, dia sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Sujud ni bukan bermaksud sujud macam kita sujud solat tu, tak. Sujud tunduk menghormati Nabi Allah Adam AS tu. Allah suruh iblis tu sujud, dia tak nak. Sebab kata dia, kenapa aku nak sujud kepada Adam? Sebab Adam dibuat daripada tanah yang kotor, katanya. Sedangkan aku dibuat daripada api. Jadi disebabkan itulah Allah Ta'ala melaknat dia, tendang dia ke dunia ni. Dengan Shopee. Bunyi Shopee lah. Jadi saya ni sebenarnya pun bujang tua. Jadi apa-apa hal saya sukalah. Shopee ni bukan apa. Saya ni suka masak. Beli barang-barang dapur. Itu inilah apalah. Suka masak. Orang bujang. Okey, pendek. Shopee. Apa barang nak sampai ni? Okey. Itulah sifat yang saya cakap tadi. Jadi apabila kita berakhlak baik, insya-Allah. Jadi maksud di sini semua orang sayang, Allah sayang, Nabi sayang, malaikat pun sayang. Jadi malaikat pun mudahlah hantar rezeki dekat kita dengan perintah Allah Ta'ala. Itu je. Baik, kita kena baik, insya-Allah. Hati kita kena baik. Janganlah suka duk perobok-perobok lah, duk cakap yang lebih kurang. Akidah kita kena jaga, tauhid kita kena jaga. Itu yang penting. Solat tu kena jaga. 5 waktu tu insya-Allah. Kalau tak boleh buat sunat pun buat yang fardu tu insya-Allah. Zikir banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, dah tak tahu apa astaghfirullahalazim. Itu pun bagus sebab kita mengisafi segala dosa-dosa kita ni. Kita ni pendosa, dosa selalu kita duk buat. Duk tulis dalam FB ke, medsos lah. Apa semua kadang-kadang kita terikut juga dengan panggil syaitan tu, biarlah. Nama pun manusia kan.
Begitulah, sabar sikit. Abah Maco itu adalah nama samaran lah. Nama betul nanti PM tepi lah. Dan ini saya ada lagi satu akaun TikTok. Nampak tu. Di mana dah? Di sini. Di sini. Oh. Berzikir. Di sini mana? Handsome tiada, tapi manisnya ada. Nampak? Pun ada satu lagi. Biasalah. Apa nak buat kita sebagai freelance, saya dah buat adalah freelance consultant dan perawatan Islam. Perawatan Islam. Shopee lagi kau tu. Tu saya punya charges dalam perawatan. Ini CJ merawat berbagai-bagai CJ lah. Yang diktiraf. Yang diktiraf oleh KKM lah apa itu semua. Cuma sijil-sijil education saya tak letak sini sebab dah pencen dah. Semua simpan dalam bilik. Degree kah, master kah, PhD kah, UTC kah, MRC kah apa, semua simpan. Dah tak pakai lah. Bagi anak-anak pula. So, begitulah kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sebagai Muslim, berbuat baik semampu boleh, berakhlak mulia semampu boleh, beradab mulia semampu boleh. InsyaAllah semua orang sayang dekat kita, semua orang kasih dekat kita. Dan percayalah, rezeki Allah akan mencurah-curah kepada kita. Dan satu lagi, kenalah rajin bersedekah. Kenalah rajin bersedekah. Bersedekah ni cerita dia tak perlulah sampai puluhan ringgit, ratusan ringgit, ribuan ringgit. Itu kalau yang mampu. Kalau yang tak mampu, cerita dia, atas nawai tu kita bersedekah, letak dekat tabung masjid tu 10 sen pun dikira bersedekah. Jangan tak faham. Lagi banyak lagi bagus lah kan, RM1 kan. Jadi benda tu akan membuatkan rezeki kita bertambah-tambah. Percayalah saya cakap. Okay. Shopee on the way. Macam mana satu lagi, buat kenduri. Niat dalam hati, tak apa, aku nak buat kenduri. Macam mana tu? Kita belanja kawan-kawan makan. Kan? Bila kita ada duit dapat gaji, kita belanjalah kawan-kawan makan. Janganlah sebut, weh, aku belanja apa makan lah. Oh, itu bahasa Kedah, bahasa KL. Hari ni aku belanja korang ya. Macam tu lah. So, tukar benda tu dalam hati tu, niat tu aku nak buat kenduri. Aku nak buat kenduri hari ni bagi kawan-kawan aku makan. Malu nak lafaz, niat. InsyaAllah dapatlah habuan tu nanti. Sebab bagi orang makan ni, fadilat dia besar. Bagi orang makan. Refer lah Ustaz Azhar Drus, Ustaz Muzaini, Ustaz yang ramai lah, Ustaz Kazim ke apa semua tu kan, Ustaz Abdul Somad. Bagi orang makan ni sebenarnya bagus.
rezeki kita akan terbuka luas. Serius saya cakap. Bagi orang makan. Kadang-kadang kita tengah makan dekat restoran. Contoh, kita nampak pengemis lah. Di sini pengemis, kalau di Indo pengamin lah. Pengamin kot. Kau tak silap lah. Dengan baif dia. Duk tengok makanan. Nak beli tak ada duit kan. Tak salah. Kita panggil dia duduk dan bagi makan. Ataupun kalau dia terlalu kotor pakaian dia, kita bungkus dekat dia, tapau dekat dia. Bagi dia makan tempat lain. Bagus tu cerita dia. Apa lagi? Begitu juga dengan kucing. Yes, kucing. Kucing ni saya ada 2 kereta. 2 buah kereta saya ada. Okey, dalam setiap kereta tu saya mesti ada sebungkus makanan kucing. Memang saya standby lah dalam kereta saya tu. Jadi kadang-kadang kita pergi mana-mana, makan mana-mana ke apa semua. Tak kisahlah mana apa pun aktiviti. Nampak kucing berkeliaran, lapar ke apa. Ambillah secekak tuang tu, secekak letak atas tapak tangan kita tu. Barakah ni tapak tangan kita ni. Panggil kucing tak sini. Bagi makan. InsyaAllah kucing tu berdoa untuk kita. Percaya tak? Sebab kita ni tak faham bahasa binatang macam Nabi Allah Sulaiman AS. Sebenarnya kucing pun berdoa. Burung pun berdoa. Apa-apa sahajalah. Bagi makan. Bagi makan. Rezeki akan datang mencurah-curah kepada kita. Datang mencurah-curah. Saya selalu lepas solat, saya akan berdoa tentang rezeki ni. Selain bahasa Arab lah. Saya akan berdoa seperti ini lah. Ya Allah, ya Tuhan aku, kau limpah kurniakanlah rezekimu seluas lautan yang luas. Seluas lautan yang luas. Ya Allah, ya Tuhan aku mohon kepadamu, ya Allah, semoga rezeki aku tidak pernah putus-putus. Semoga rezeki aku tidak pernah putus-putus. Saya tak minta murah rezeki sebab saya tak mau murah rezeki. Saya nak mahal rezeki saya. Itu sebab ya Allah aku mohon kepadamu, ya Allah, kau limpah kurniakanlah rezekimu seluas lautan yang luas. Di 7 benua tu. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, semoga rezeki aku tidak pernah putus-putus. Waimah sikit pun, rezeki tu tetap ada dan tak putus. Syukurlah. Boleh hidup. Dan kalau kita nak rezeki banyak, buatlah amalan baik lagi. InsyaAllah dapatlah banyak rezeki tu. Simple kan? Very simple. Begitulah kejadian hidup manusia ni sebelum mati. Daripada baby, kita naik kepada kanak-kanak. Daripada kanak-kanak, kita naik kepada remaja. Remaja kepada belia. Belia kepada dewasa. Dewasa kepada matang. Matang kepada tua. Tua kepada nak bertukar alam dah. Alam Allah. Itulah kehidupan kita. Macam itulah. Allah Ta'ala bagi jadi. Mana ada manusia yang tongkat langit. Fir'aun pun mati. Hidup 1000 tahun pun mati juga. Nabi-Nabi pun mati juga. Hanya 4 Nabi saja yang diangkat oleh Allah Ta'ala naik ke atas. Carilah sendiri. Aku pun lupa dah. Selain pada Nabi Allah Isa AS, Nabi Allah Hidir AS, Nabi Allah Ilyas AS, Nabi Allah Idris AS. Kalau tak silap aku lah. Kalau tak silap, 4 Nabi tersebut yang Allah Ta'ala angkat ni atas, masih hidup. Paling semua mati lah. Nabi Muhammad, Nabi kita pun SAW pun
wafat, apatah lagi kita. Mana kita nak tongkat langit, tongkat dunia ni, tak ada lah. So kita kena bersedia lah. Bersedia daripada segi tu hidup kita. Sekarang pukul 10.36, okey awal lagi. Sebab saya buat intermittent fasting, maksudnya saya makan pukul 7, stop makan pukul 7 petang semalam, saat ni pukul 1 lah. Saat ni Jumaat, maksudnya lepas Jumaat lah baru saya makan. Dalam pada masa tu saya akan minum air lah. Without sugar. InsyaAllah nak sihat. Mai tuan-tuan ni penyakit macam-macam, kena jagalah. Kan? Dan saya pun telah kena banyak penyakit pelbagai, baru nak ingat. Nak jaga kesihatan. Masya Allah. Biasalah manusia kan. Begitulah apa nama dalam kehidupan dia. Saya tak buka line untuk subhanallah untuk nak invite live apa semua tu, sebab saya tak pakai earphone saya tak tahu lepas mana, so nak bercakap tu saya pun tak faham saya nak cakap pun sebab saya tak faham. Teknologi orang tua lah yang tak pakai earphone, sebab kalau you cakap mesti nak kena dengar kan. Tak ni mana nak dengar. Okey lah, tak apa, itu semua matter je. Okey, siapa-siapa nak bertanya apa soalan nanti bolehlah. Boleh hubungi saya di nombor 017 338 3698. Itu nombor saya lah untuk hubungi nak bertanya apa. Okey. Begitulah alkisahnya. Kalau tengok di sini ya. Saya ada merawat rawatan Al-Wangsa. Saya ada blog saya, kemudian berdaftar untuk mengubat sihir. Berapa charges dia untuk santau saka, buang susuk, buang saka dan susuk, rawatan penagih dadah, ada 3 peringkat, kerasukan jin, memagar rumah, pejabat, premis, perniagaan, bla 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 bla, lembutkan hati pasangan, lembutkan hati anak-anak nakal, pelaris diri, mani bunga, whatever lah, macam-macam lah, buang aurat negatif apa semua, pendinding diri daripada pelbagai lah. Angin pasang berbekam. Alternatif ni satu ya, berbekam. Al-Hijamah. Okey. Itu saya buat ni, saya ingat setelah saya pencen lah. Saya pencen lama lah. So lepas pencen adalah buat sikit trading lah, itu ini apa semua. Sikit-sikit. Itu saya banyak ke arah perawatan Islam lah. Sebab ingat nak membantu masyarakat. Tetapi memang saya kena letakkan charge, bukan hadiah, bukan ikhlas ikut suka, sebab dalam merawat ni dia bukan perkara main-main. Saya taklah seperti mana orang-orang ataupun perawat lain. Saya kalau buat sungguh-sungguh. Yang faham akan faham yang di dalam bidangnya lah. Sebab kalau kita kata bab perkara mistik ni, dia bersangkutan dengan jin, iblis dan jin lah. So kita akan berlawan dengan jin dan iblis tu. Jadi baik tukang-tukang sihir mereka bersahabat dan memakai guna iblis-iblis dan jin tu untuk menyerang pesakit. Jadi apabila kita merawat pesakit, secara tak langsung jin-jin itu akan attack kita balik.
akan attack kita balik. Saya pernah 5 hari tak bangun, dan pernah seminggu saya tak bangun, seorang-seorang terbaring di sini macam dipasak. Jadi tak boleh bergerak. Jadi hanya Allah yang tahu. Walaupun air mata keluar sakit, pedih apa tu, dia macam ambil tombak, macam itulah. Habis dada, tangan, kaki semualah. Hanya kalimah Allah saja nasib baik, mulut tu boleh berfungsi dan otak boleh berfungsi. So dengan bacaan tu pelan-pelan saya buang dengan sendiri sajalah. Tapi itu atas pertolongan Allah Ta'ala juga. Berapa kali dah saya macam tu, kecundang macam tu. Itu disebabkan oleh rawatan-rawatan yang saya lakukan kepada pesakit lah. Itu sebab saya letak charge. Dia harga dia sebegitu. Harga profesional itu pun kira murah. Itu pun kira murah ya. Nak murah lagi saya tak tahulah, pergi cari tempat lain lah kan. Sebab ia melibatkan nyawa. Kalau saya sakit, siapa yang nak jaga saya? Siapa yang nak ubatkan saya? Faham kan? Jadi kita seorang-seorang. Jadi kita sakit, kita tanggung sendiri. Itulah. Dan rawatan ini juga merupakan salah satu punca pendapatan saya setelah pencen ni. Jadi ibaratnya ia merupakan satu career. Jadi bila career, dia perlukan gaji. Gaji itulah charge rawatan tadi. Nak free, bukan di sini, bukan tempat dia lah. Kan? Tidak ada sesuatu yang free untuk menyembuhkan penyakit kita ni. Okey, kecuali kita sendiri yang boleh berubat. Biasa umum kita ketahui sakit demam kita akan pergi hospital. Sakit demam kita akan pergi hospital atau ke klinik yang paling mudah. Pergi klinik, ada tak kita nak tawar-menawar dengan doktor? Ikhlasnya doktor, ni saya sambil salam tu, dalam sampul surat tu, dalam sampul duit tu, kita letaklah RM5, RM10. Tak ada punya, doktor dah tetapkanlah berapa kos dia, berapa charge dia. So, bila pemahaman tu, kita kena pakai guna kepada bab perawatan sebab doktor tak boleh merawat perkara-perkara mistik yang mengenai dengan hantu syaitan ni, jin-jin ni. Jadi itu adalah bidang profesional pula kami sebagai perawat Islam. Tetapi dia mestilah perawat yang betul-betul perawat. Macam saya gunakan betul-betul ayat-ayat Al-Quran, tidak ada main seru-seru hantu jin ke apa, tak ada. Sebab sebagai seorang Islam kita tahu benda yang boleh dan tak boleh. Lagi tu benda-benda tu adalah syirik, khurafat bila bersahabat bermain dengan jin. Okay? Jadi kita pakai ayat Quran semua, insya-Allah. Dalam 30 juz Al-Quran tu semua ada. Bab-bab hal perang, bab-bab hal perawatan, bab-bab hal hukum hakam, semua ada di dalam sana Al-Quranul Karim tu. Kan? Bila mengaji kita dapatlah. Kalau tak mengaji kita tak dapatlah. Dan rata-rata pesakit saya ni datang bukan setakat lokal Malaysia, bahkan daripada Thailand pun pernah datang, daripada Filipina pernah datang, Singapura, Sabah, Sarawak biasalah, Brunei, Japan, Germany pernah datang mendapatkan rawatan daripada saya. Bayangkan, orang luar pun, bukan bangsa Melayu pun datang merawatkan perawatan mistik. Makna kata, bab hal perawatan mistik ni bukanlah di kalangan bangsa Melayu sahaja, di kalangan Nusantara kita tak. Dia semua ada, bangsa Cina, bangsa India, orang putih, Jepun,
Filipin, pelbagai-bagai, semua pun mereka ada. Mereka ada kepercayaan, mereka ada ritual mereka. Kan? Jadi, itulah. Jadi, mereka carilah duit untuk mendapatkan rawatan. Alright? Carilah duit untuk merawat, untuk mendapatkan rawatan. So, saya ni amat dihargai oleh warga luar daripada rata-rata warga tempatan. Sebab di warga tempatan ni, orang Melayu kita lah, terutamanya dia boleh dapat mana-mana tempat lah rawatan, ramai perawat-perawat tu, ramai. Kan mereka boleh pilih mana-mana tempat. Cuma pembayaran tu lah masalah tu, walaupun kita letak fees tu. Ikhlas ya Ustaz, aku pun tak faham. Kita nak, kalau kata aku boleh nampak dalam wallet hang tu ada banyak mana apa semua, dalam beg hang banyak mana, kan kata aku ni syaitan pula, ada ilmu jin pula. Kita boleh tahu orang tu ada duit tak ada duit dengan izin Allah. Tapi itulah orang Melayu kita, kalau pergi klinik tak pandai pula nak bertawar. Kan? Tapi benda mistik tu doktor tak boleh sembuh, macam busung. Pergilah buat scanning ke, MRI ke, apa mak nenek ke. Doktor pun heran, perut kosong. Perut 9 bulan tapi dalam kosong, tak ada apa. Nak operate apa kan. Lah doktor sudah dapatkan rawatan tradisional. Perawat Islam lah. Datanglah dekat aku. Kan, benda ni dengan izin Allah. Dengan izin Allah, aku tak pandai lah. Aku cuma baca ayat Quran dan ilmu yang ada. Dengan izin Allah, perut yang 9 bulan kempis balik. Normal. Anak darah ni, normal balik. So nak cakap macam mana tu? Nak cakap macam mana? Siapa tira? Bukan aku tira. Allah. Allah yang menyembuhkan. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Manusia ni tidak ada daya dan upaya apapun. Elak. Yang berkuasa Allah Ta'ala. Yang berkuasa Allah Ta'ala itu kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Bagi apa yang kita nak. Betul tak? Apa yang kita nak nafikan. Mati kita pun bila-bila masa saja. Sekejap saya nak ambil air. Sebab tadi masa exercise tadi tu, sebelum minum, saya lambat sikit minum sebab saya nak bagi peluh ni. Ni baru nak minum. Allahu Akbar. Rasa lembek kaki kau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Hari ni panjang sikit berceloteh. Sebab saya ada masa. Hari ni free. Jumaat lah, selalu free Jumaat. Lagipun sekejap lagi nak tunggu barang sampai. Shopee. Telefon pun macam orang kaya. Tu satu, ni satu, ni satu. Tapi semua, okey. Alright. Okey. Jadi, tapi walaupun tiga, ini yang hunting line ni, hunting line lah. 07. Pesakit ke,
apa nama, urusan urusan biasa ke apa ke ini. Yang ni lebih kepada family. Family ya. Yang ini commercial. Lebih kurang lah. Alhamdulillah. Subhanallah. Lega. Tadi okey cakap bab perawatan. Okey habis. Kita pergi ke tajuk lain pula nak cakap tajuk tentang apa. Apa yang saya ingat lah. Sebab saya rajin menonton YouTube. YouTuber daripada Indonesia lah. Seperti Misari, Sari Ting Ting, Boronaga dan siapa lagi ya, banyak lagi lelaki ada tu, tentang perbandingan negara Indonesia dan Malaysia tu. Okey baik, aduh penat. Saya nak cakap bab education, pelajaran. Ni orang Malaysia ni yang mana tengok ni, kalau saya salah fakta ni tolong betulkan lah. Okey. Di Malaysia ni, kerajaan memang menitik beratkan sejak Merdeka 1957, memang kerajaan menitik beratkan education, pelajaran. Sebab pelajaran itu penting, pelajaran lah dapat membuatkan rakyatnya bijaksana, dapat menaikkan taraf kehidupan dan ekonomi rakyat Malaysia. Itu sebab tak kira di pelosok mana pun, dalam hutan orang asli pun, kerajaan akan buat bina sekolah dan hantar cikgu-cikgu untuk mengajar. Pelajaran itu amat penting di Malaysia. Jadi umumnya di Malaysia, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ibu bapa dah hantar ke tadika. Sama ada tadika swasta atau tadika kerajaan. Kalau kerajaan tu kemas taska. Okey. Itu dimiliki oleh kerajaan. Bayar dia sebulan RM20 sahaja. Ini tahun 90-an lah. Aku tak tahu lah sekarang sebab anak-anak aku dulu semua tadika. Masa umur 5 tahun dah hantar dah. Kalau mana yang berkemampuan 4 tahun tu dah hantar ke tadika swasta lah. Mahal sikit kan. Okey, jadi tujuan dihantar ke tadika tu untuk anak-anak mengenal huruf dan abjad. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 dan juga ABC. ABC. Dan ABC di sini kita sebutan dia tak sama dengan di Indonesia. Kita akan sebut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sebutannya sama dengan English Oxford. Dia English Oxford. English lah maksudnya. Jadi kita tak pakai sebutan accent US. Kalau US tu, kalau Z tu dia Z. Okey, tak apalah itu. Jadi dia tak sama. Satu lagi itu sebutan dia jadi bila sebutan yang bunyi macam tu, jadi orang luar senang untuk belajar bahasa Malaysia. Jadi dia tak sama macam Indonesia. Walaupun dia
ABC sampai Z, tapi bunyi dia lain. Kalau A dia bunyi A. Aku pun tak faham lah, Ustaz. Pekerja aku nak sebut. Kalau I sebut apa? A ke apa benda tu, Ustaz? Pekerja wanita Indon. Entah, aku tak tahu. Sebutan dia tu pelik sikit lah. Pelik sikit. Jadi, janganlah condemn apa-apa lah. Sebab itu sebutan dah tak sama. Walaupun ABC sampai Z. Tetapi, itulah. Kalau A jadi A, B, A, B, C, D. Kalau E jadi A kot. Allahualam. Kalau I jadi tak apalah itu. Aku tak faham tu. Kan? Sebutan lain sikit. Jadi kita jangan condemn. Itu masing-masing punya bahasa lah. Sebutan. Jadi kita di Malaysia lebih kepada English ya. Kepada English. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alright. Dan apabila habis tadika 6 tahun, kita akan masuk sekolah persekolahan daripada darjah 1 umur 7 tahun, berusia 7 tahun. Jadi darjah 1 sampai darjah 6. Maksudnya darjah 6 tu usianya dah 12 tahun. Jadi dalam masa usia 7 hingga ke 12 tahun tu, selalunya murid-murid ni dah pandai membaca. Membaca Quran pun dah boleh membaca Quran. Quran tu, surat khabar, paper. Dah boleh dah. Di Malaysia lah, di Malaysia. Jadi kita boleh cakap 98% lah. 98% dah boleh baca Quran lah. Itu di sekolah rendah. Itu tidak termasuk matematik, English. Kadang-kadang di sini ibu bapa communication dia dalam rumah English. Bukan apa, dia nak bagi anak dia tu fluent English. Sedangkan bahasa Malaysia pun mereka bercakap. Jadi kita rata-rata di Malaysia ni parents ibu bapa dia nak anak dia fluent English dengan bahasa Malaysia itu sekali lah. Baik. Apabila sampai darjah 6, 12 tahun, dia akan masuk kepada sekolah menengah. Sekolah menengah ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi maksudnya daripada umur 13 tahun sampai 17 tahun. Dan di situ ada beberapa peperiksaan lah, exam lah untuk dia orang. Ada dua exam lah. No, dulu form 3. Masa zaman aku dulu SRP, LCE, SRP. Sekarang dah tak ada lah kot. Wallahualam. Okey, kita baca sampai tingkatan 5. Tingkatan 5 tu kita akan menghadapi, murid-murid akan menghadapi SPM. Okey, dalam jangka masa tu, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu, umur 13 tahun sampai 17 tahun tu, rata-ratanya student ni, murid-murid ni, dah berkebolehan dalam pelbagai bidang subjek. Baik dari segi sains tulen, mathematics, English, sejarah, literature, bahasa Malaysia dan pelbagai lagi lah. So, ending dia akan menghadapi peperiksaan SPM. So, SPM ni sekiranya dia mendapat kejayaan yang cermelang, straight A. Straight A tu maksudnya di sini, straight A tu, kalau 9 subjek tu semua dia dapat A.
mana 99 subjek tu dia akan dapat A. A tu dia punya, kita panggil apa? Dia punya not target, dia punya mark tu antara, kalau tak silap aku 80 ke atas. 80 ke atas ke 90 ke atas. 80 kot. 80 100 tu A lah maksudnya. Itu terbaik, distinction A. Straight A dia dapat semua subjek A. Jadi bila dapat kerjaan yang cemerlang tu, dia senang untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam Kerajaan di Malaysia. Dan juga dia boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara, ditanggung oleh kerajaan. Ditanggung oleh kerajaan ya. Tapi nanti kena bayar balik lah, siapa ambil pinjaman ditanggung tu atas pinjaman lah, bagilah berapa 1,000 ke 200,000 ke apa, Wallahualam lah. Okey, aku ambil contoh anak aku. Anak aku darjah 6, dia mendapat result yang baik dalam UPSR. Darjah 6, 12 tahun pun ada exam, ada peperiksaan UPSR. So mendapat 7A kot kalau tak silap. No, sorry, 5A. So dia dapat 5A, dia terus melanjutkan pelajaran dia ke MRSM. MRSM Mara, under Mara. So Mara ni, MRSM ni adalah satu tempat sekolah berasrama penuh. Jadi sekolah elit lah, kita panggil sekolah elit. Jadi anak aku salah seorang tu pergi MRSM Serting. Di Serting, Bahau. No, not Bahau. Serting, Jempol lah. Jempol, Negeri Sembilan. 5 tahun di situ, daripada Form 1 sampai Form 5. So di sana MRSM Serting tu dia ada O-level, exam untuk O-level in English from UK. So masa Form 4 tu dia ada exam untuk O-level lah. Daripada 2 exam lah. Satu O-level exam, satu lagi SPM lah. So siapa yang pergi sekolah MRSM tu adalah sekolah elit lah. Memang kanak-kanak atau murid-murid yang brilliant lah. Brilliant, bijak. So anak aku pun pergi. So 5 tahun lah aku ulang alik di sana. Then Form 4 exam O-level, dia dapat kerjaan yang cemerlang, bagus. Memang sangat bagus. Dan SPM boleh dapat 7A lah. 7A, kalau tak silap aku 7A anak aku. Dan oh my god. Dan anak aku alhamdulillah daripada situ dia pergi asasi UiTM dan terus setahun dan terus masuk ke UiTM, ambil degree dalam AI, Artificial Intelligence. Anak aku tu yang nombor 3. Yang nombor 4, bongsu tu, dia dekat UiTM Bukit Besi Dungun. Itu engineering juga. Nombor 1 bahagian computer programmer. Dah keluar, dah bekerja, dah kahwin lah. Nombor 2 nombor 2
Automotive and Engineering. Macam tu lah. Alah kerja tak kahwin lagi. Anak aku lelaki 4 orang. Anak aku lelaki 4 orang. Mereka duduk dengan mak mereka lah sebab aku dah 13 tahun dah membujang. But anyway, kami memang very close lah. Very close. As a BFF, best friend forever. Sebab kita tidak ada gaduh, tidak apa. Sebab ini adalah takdir Allah Ta'ala. Jodoh perpisahan itu bukanlah satu tanda kita bermusuh, tetapi anggap saja perpisahan itu adalah satu ketentuan Allah dalam qada dan qadar. Ya, dalam qada qadar Allah. Jodoh setakat tu. Tapi tak apa, kami masih baik, sangat baik. Termasuk dengan anak-anak lah, selalu berhalu. Tidak ada masalah. Jadi alhamdulillah 4 orang anak aku, putera aku semua lulusan cemerlang dalam RPTA. Itulah education yang aku nak cakap bab education tadi tu. Jadi negara Malaysia ni sangat-sangat mengutamakan education, pelajaran. Bila kita ada pelajaran ni, kita bercakap, berhujah pun smart. Jadi bila tak ada education ni, kita berhujah seperti orang bodoh. Bercakap entah apa-apa tu kira nak berlawan. Bergaduh, bertekak, maki hamun dalam medsos. Gelak je lah. Pada macam aku gelak je lah. Lawan lah. Bukan nak bertumbuk depan-depan. Pok pak kan. Kadang-kadang orang yang berani dalam medsos tu, jumpa luar nak bertumbuk pun takut. Kan? Cuma dalam medsos tu, aku berani, aku tak takut, bla 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 bla, macam-macam hal lah. Lantak birat tu. Kau punya hal lah tu kan. Kita bukan nak cakap tu. Tua-tua ni kita nak relax ya. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, itu bahagian education. Jadi memang kerajaan Malaysia pentingkan education. Walaupun cerok mana pun, macam dekat Sabah Sarawak, biar di pendalaman mana pun, hantar guru-guru pergi dalam tu mengajar. Walaupun ada 2 anak murid, 3 anak murid di sana, di rumah panjang, still mengajar anak murid, budak-budak di sana, anak-anak orang asli. Sebab education itu penting. Itu sebab negara boleh maju. Negara boleh maju sebab rakyatnya maju di segi ni. Kan? Okey, baik. Selesai bab-bab tu. Bab-bab lain saya tak pandai lah nak sembang lagi bab-bab lain. Cuma apa? Cuma lihat saya ni seorang yang minat dalam seni Melayu. Tengok, ada pedang, tekpi, keris. Ini penting. Ni tempat tadi, senam tadi tu. Okey, tanjak pun tu dah ada 4-5 tanjak. Bukan apa, sebab saja tunjuklah. Sebab semangat Melayu tu tinggi. Sebab kita bangsa Melayu. Malaysia kita nak macam ni. Kukuhkan ukhuwah. Jangan ada bertelagah, jangan ada permusuhan. Kita ini semua adalah satu bangsa, satu agama Islam. InsyaAllah. Jadi saya sudahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya sudahi semua dengan doa-doa yang baik-baik untuk semua. Semoga semuanya sihat walafiat, dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah,
seperti mana air hujan yang lebat turun ke lautan yang luas. Dan semoga rezeki yang tak putus-putus sampai bila-bila. Dan semoga hidup sentiasa sukses. Juga semoga kehidupan di dalam rumah tangga yang bahagia. Diterapkan iman yang kuat. Dimasukkan nur iman yang kuat di dalam rohani kita ini. Supaya menjadi umat Muhammad yang terbaik. Dan semoga menjadi hamba Allah yang sangat-sangat beruntung dan terbaik. Moga kita semua berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 1. Sekian. Assalamualaikum.